Okey, pengusiran Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni apa? Kisah ni benar-benar berlaku, tetapi perincian kisah ini tidak sahih menurut kebanyakan ahli hadis. Namun begitu, kisah-kisah seperti ini termasuk dalam perkara yang diterima oleh para ulama, bahkan disokong oleh riwayat-riwayat yang lain lah. Tu kisahnya. Peristiwa ini berlaku pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal tahun 2 Hijrah. Setelah umat Islam berjaya menewaskan tentera Quraisy, Bani Qainuqa menampakkan kedengkian dan kebencian mereka terhadap umat Islam. Nabi SAW mengumpulkan mereka dan menyuruh mereka kepada Islam serta mengajak mereka mengambil iktibar daripada perang Badar. Ya ma'syarah Yahuda, aslimu qabla an yusibakum mislu ma asaba Quraisyan. Qalu ya Muhammadu la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafran min Quraisy kanu armaran la ya'rifuna al-qitala innaka law qataltana li'arafta anna nahnu nasu wa annaka lam talqa mislana. Wahai orang-orang Yahudi, marilah memeluk agama Islam sebelum ditimpakan kepada kamu seperti yang terjadi kepada Quraisy. Mereka berkata, jangan tertipu dengan diri kamu. Engkau berperang dengan sekumpulan orang Quraisy yang terdiri daripada orang-orang yang tidak tahu seni peperangan. Sekiranya engkau berperang dengan kami, baru engkau tahu siapa kami, dan engkau tidak akan bertemu dengan tentera yang sehebat kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir itu, kamu akan dikalahkan di dunia ini dan akan dihimpunkan pada hari kiamat dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan. Sesungguhnya telah ada satu tanda, yakni bukti yang ada pada kamu peristiwa dan pasukan yang telah bertemu di medan perang. Satu pasukan orang Islam berperang pada jalan Allah kerana mempertahankan agama Allah, dan yang satu lagi daripada golongan kafir musyrik. Mereka yang kafir musyrik itu melihat orang Islam dengan pandangan mata biasa, 2 kali ramainya berbanding dengan mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menguatkan sesiapa yang dikehendakinya dengan memberikan pertolongannya. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu pengajaran yang memberi keinsafan bagi orang yang berfikiran, yakni yang celik mata hatinya. Surah Ali Imran ayat ke-12 hingga 13, surah yang ketiga. Sebaliknya mereka menjawab, ya Muhammad la yarunnaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisyin kanu armaran la ya'rifuna al-qitala innaka law qataltana la'arafta anna nahnu an-nasa wa annaka lam talqa mithlana. Wahai Muhammad, jangan engkau tertipu dengan dirimu sendiri. Engkau hanya berperang dengan sekumpulan orang Quraisy, maka itu tentera hingusan yang tidak tahu seluk-beluk peperangan. Sekiranya engkau berperang dengan kami, barulah engkau tahu siapa kami. Engkau tidak akan bertemu orang yang seperti kami. Mereka tetap berdegil, bahkan selepas itu mula menunjukkan tanda-tanda bahawa mereka tidak menghormati perjanjian yang telah ditandangi. Antara buktinya melaga-lagakan antara Aus dan Khazraj, mengganggu wanita Islam yang datang ke pasar mereka. Peristiwa gangguan terhadap wanita Islam yang mengakibatkan seorang sahabat terbunuh menyebabkan Rasulullah SAW mengepung perkampungan Bani Qainuqa selama 15 malam. Akhirnya Bani Qainuqa mengalah. Umat Islam mengikat tangan-tangan mereka. Abdullah bin Ubay cuba membantu melepaskan Bani Qainuqa. Beliau bertindak agak kasar terhadap Rasulullah SAW demi menyelamatkan sekutunya. Akhirnya baginda SAW melepaskan Bani Qainuqa atas desakan Abdullah bin Ubay. Namun begitu, Bani Qainuqa akhirnya dihalau daripada Madinah akibat mengganggu keamanan Madinah dan melanggar perjanjian dengan umat Islam. Jumlah tentera Bani Qainuqa ialah seramai 700 orang. Ubadah bin Abi As-Samit radhiyallahu anhu daripada Bani Auf juga merupakan sekutu rapat Bani Qainuqa, tetapi beliau bertindak memutuskan hubungan dengan Bani Qainuqa.
Disebabkan tindakan jahat mereka terhadap umat Islam, dinamakan beliau berbeza dengan Abdullah bin Ubay yang tetap berpihak kepada Ubay bin Ka'ab. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkara ini seperti berikut. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa asallahu an ya'tiya bil fath أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yakni orang-orang munafik bersegera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka kerana itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rasakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman dalam akan berkata, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh dengan nama Allah bahasanya mereka benar-benar berserta kami. Wasak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, orang yang mukmin bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah kurnia Allah diberikan kepada sesiapanya yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas, yakni pemberiannya. Lagi Allah Maha mengetahui sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman yang mendirikan solat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang kamu beriman dengan penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Surah Al-Ma'idah ayat ke-51 hingga 56. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.